Hai bosku Najib, bosku Rosmah yang amat saya hormati. Pejam celik, tinggal 2 hari sahaja lagi. Pengumuman rasmi oleh Hakim Malaysia terhadap kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Razak yang didapati bersalah di peringkat Mahkamah Tinggi sebagai dalang utama merompak dan mencuri duit rakyat 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Ini adalah satu keputusan yang sangat-sangat mengerikan, yang sangat-sangat seram, yang sangat-sangat mengejutkan Datuk Seri Najib Razak, Datin Seri Rosmah Mansor dan seluruh dunia. Sememangnya perkara ini juga dinanti-nantikan oleh lebih 32 juta rakyat Malaysia yang menuntut keadilan dalam Mahkamah Malaysia sebagai mangsa utama dirompak secara sistematik oleh Datuk Seri Najib Razak dalam kes rompakan 42 juta ringgit dana rakyat, dana pelaburan negara dalam syarikat SRC 1MDB. Hari ini 6 Disember 2021. Esok 7 Disember 2021. Lusa 8 Disember 2021. Tinggal 2 hari sahaja lagi, bosku Najib akan merasmikan penjara Sungai Buloh, Pak Cik Makcik Oto Arong. Pelbagai strategi digunakan oleh Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya untuk melambat-lambatkan proses keputusan jenayah rompakan Datuk Seri Najib Razak yang pasti diumumkan pada 8 Disember 2021. Antara wayang politik strategik yang digunakan oleh bosku Najib untuk melambat-lambatkan keputusan kes jenayah beliau di peringkat Mahkamah Rayuan adalah cuba untuk membentangkan bukti baru pada 7 Disember 2021 esok. Ini tidak menghairankan kerana beberapa minggu lalu Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya terkejut apabila 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mengumumkan tarikh akhir keputusan kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Razak jatuh pada tarikh 8 Disember 2021. Maka segala gimik wayang, ketua perompak, ketua penyamun, ketua penyangak dalam skandal saga rompakan SRC 1MDB ini, bosku Najib cuba mengalihkan isu utama, terus bermain wayang politik untuk melambat-lambatkan keputusan ini. Sayang 1000 kali sayang, walaupun Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya mahu membentangkan bukti baru pada 7 Disember 2021 esok, Hakim Mahkamah Rayuan tetap tidak berganjak bahawa 8 Disember 2021 keputusan adalah muktamad. Datuk Seri Najib Razak tidak boleh menangguhkan keputusan mahkamah itu. Kenapa Datuk Seri Najib Razak suka melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah sendiri, Pak Cik Makcik Oto Arong? Kenapa Datuk Seri Najib Razak persis serupa dengan isterinya, Datin Seri Rosmah Mansor, suka melengah-lengahkan keputusan kes mahkamah mereka? Kerana jawapannya cukup mudah. Bosku Najib dan bosku Rosmah
adalah perompak, pencuri, penyangga duit negara Malaysia yang sangat terkenal di seluruh dunia. Terang-terangan, waktu siang merompak, waktu malam pun merompak. Maka jangan pelik dan hairan kenapa Bosku Najib yang dibantu oleh peguam-peguam belanya untuk melambat-lambatkan keputusan mahkamah. Peguam Datuk Seri Najib Razak sendiri ada skandal merompak duit 1MDB. Ramai orang tidak tahu dan ramai orang lupa. Peguam bela utama Bosku Najib bernama Syafiee kantoi bersekongkol bersama Bosku Najib merompak duit 1MDB sebanyak 9.5 juta ringgit. Peguam Bosku Najib juga didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Sama seperti Datuk Seri Najib Razak. Bosku Najib perompak, peguamnya juga perompak. Maka salah satu gimmick wayang politik yang mereka guna pakai adalah melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah, melambat-lambatkan keputusan mahkamah, memberi alasan-alasan bodoh di hadapan hakim Malaysia seperti sakit perut, sakit mata, surat MC, sakit COVID, melancong ke luar negara, dan alasan paling dangkal, suka mengugut dan menyalahkan hakim. Suka menyalahkan Mahkamah Malaysia yang sangat-sangat berkuasa menghantar Najib dan peguamnya serta Rosmah ke dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang tidak lama lagi. Ini adalah kebenaran. Tetapi semua taktik politik kotor ini dalam Mahkamah Malaysia memenggal kepala Datuk Seri Najib Razak, Datin Seri Rosmah Mansor dan pasukan peguam bela mereka sendiri. Gimik menipu, membohong, suka memalsukan bahan bukti, kantoi sehingga Datuk Seri Najib Razak bersama peguamnya kalah dalam kes SRC 1MDB. Kantoi menjadi mastermind merompak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB itu. Oleh hal demikian, usaha terakhir Datuk Seri Najib Razak, walaupun perbicaraan mahkamah sudah tamat, Bosku Najib dan peguam belanya yang juga turut membantu Najib merompak duit SRC 1MDB dalam Malaysia, sengaja untuk menyusahkan hakim-hakim dalam negara ini untuk mendengar hujah dan bukti merapu-meraban yang tidak akan membantu Bosku Najib untuk menang di peringkat mahkamah di planet bumi ini, Pak Cik Makcik Oto Aro. Bertitik tolak daripada hal tersebut. Saya sebagai rakyat tidak akan terkejut jika Najib Razak dan peguam belanya gagal lagi untuk menangguhkan keputusan SRC 1MDB 42 juta ringgit pada 8 Disember 2021. Permohonan Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya terus ditolak sehingga hari ini untuk menangguhkan keputusan mahkamah itu. Kerana bagi hakim, tempoh masa yang telah ditetapkan oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana tidak boleh lagi postpone, tidak boleh lagi tangguh. Datuk Seri Najib Razak suka bermain wayang politik kotor ini untuk melambat-lambatkan keputusan mahkamah. Kerana Datuk Seri Najib sendiri tahu dia confirm check-in penjara Sungai Buloh. Lambat atau cepat, Datuk Seri Najib Razak sudah terperangkap dengan mainan
wayang gimmick politiknya dalam institusi kehakiman negara. Maka saya mengucapkan selamat maju jaya untuk Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya untuk membentangkan bukti baru pada esok hari 7 Disember 2021. Bagi saya, ini sudah terlambat. Wayang politik kotor ini untuk melambat-lambatkan keputusan Mahkamah Datuk Seri Najib Razak mudah dihidu dan mudah dibaca oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana di planet bumi ini. Saya suka ingin ingatkan kepada Datuk Seri Najib Razak dan peguam belanya Tan Sri Shafie Abdullah. Kes jenayah rompakan SRC 1MDB ini very specific, very clear. The subject is very clear. Individu yang didakwa dan dituduh dalam Mahkamah Malaysia merompak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB ini adalah kamu, Datuk Seri Najib Razak. Bukan nama orang lain. Kesilapan terbesar strategi gimmick politik bodoh-bodoh bosku Najib dalam Mahkamah Malaysia. Bosku Najib dan pasukan peguam belanya cuba untuk menukar subjek yang didakwa dalam mahkamah. Ini adalah strategi penghujahan dalam mahkamah yang menjadi punca utama kekalahan Datuk Seri Najib Razak. Peguam bela Datuk Seri Najib Razak pura-pura lupa bahawa nama yang disebut dan dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Tinggi merompak duit SRC 1MDB 42 juta ringgit adalah Datuk Seri Najib Razak. Kini, skrip politik Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya semakin cacar merbak, tidak konsisten, berubah-ubah di hadapan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Pada awalnya, yang disalahkan dalam kes jenayah rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit adalah Jolo, adalah Raja Arab Saudi. Kini, Datuk Seri Najib Razak menunjukkan kebodohannya di hadapan hakim, menambah lagi satu nama, Zeti Aziz. Suami Zeti Aziz. Saya ingin ingatkan kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia, kepada seluruh dunia yang menonton video ini. Bukan Zeti Aziz yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia merompak 42 juta ringgit ini. Bukan suami Zeti Aziz yang didakwa dalam kes SRC 1MDB merompak 42 juta ringgit ini. Bukan Raja Arab Saudi yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia merompak 42 juta ringgit itu. Bukan Jolo yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia dalam kes jenayah rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit. Akan tetapi, yang didakwa dan dijatuhkan hukuman bersalah sehingga hari ini adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Maka apabila Datuk Seri Najib Razak tidak memahami kes jenayahnya sendiri, dia sendiri tidak memahami big picture proceeding kes jenayah beliau yang sudah didapati bersalah merompak 42 juta ringgit, dia cuba untuk lari topik, lari tajuk, cuba menyalahkan seberapa banyak nama orang lain untuk dikambing hitamkan dalam kes rompakan 42 juta ringgit ini. Ini namanya tidak konsisten Datuk Seri Najib Razak, wahai peguam-peguam bela Datuk Seri Najib Razak. Ini membunuh diri kamu sendiri, wahai Datuk Seri Najib Razak.
2 hari lagi kamu akan dihantar ke istana Sungai Buloh. Kalau kamu bebas, memang kamu selamat. Kalau kamu dibenarkan untuk buat rayuan di Mahkamah Persekutuan, memang kamu selamat. Tetapi jika 3 orang hakim mendapati kamu terus menipu pada esok hari, bukti baru palsu itu kamu tipu, kamu lari daripada tajuk perbicaraan mahkamah, jangan hairan jika esok juga hakim akan umumkan keputusan kamu kalah dalam kes jenayah SRC 1MDB. Penyokong-penyokong Datuk Seri Najib Razak yang amat saya hormati, amat saya muliakan, anda semua kata kita akan saksikan sama ada Datuk Seri Najib Razak atau Zeti Aziz yang bersalah dalam kes rompakan dana SRC 1MDB 42 juta ringgit. Come on ladies and gentlemen, it's very clear cut. Zeti Aziz tidak pernah didakwa atau diheret dalam Mahkamah Malaysia untuk kes rompakan SRC 1MDB 42 juta ringgit. Siapa yang diheret dalam mahkamah, siapa yang didakwa dalam mahkamah, it's very clear, Datuk Seri Najib Razak. Siapa yang didapati bersalah? Datuk Seri Najib Razak, bukan Zeti Aziz. Budak tadika, rakyat yang tidak ada pendidikan, sangat mudah untuk memahami intipati proseding jenayah Datuk Seri Najib Razak yang sudah kantoi merompak 42 juta ringgit. 42 juta ringgit itu masuk ke dalam akaun bank peribadi kamu, Datuk Seri Najib Razak. Bukan masuk dalam akaun bank peribadi Jolo, bukan masuk dalam akaun bank peribadi Zeti Aziz, bukan masuk dalam akaun bank peribadi Raja Arab Saudi, bukan masuk dalam akaun bank peribadi suami Zeti Aziz. Jadi apabila kamu, Datuk Seri Najib Razak, cuba untuk lari topik, lari tajuk, kamu gagal menafikan semua bukti-bukti ini. Malah kamu sendiri mengiyakan akaun bank kamu itu, personal bank account kamu itu memang wujud. Dan kamu membelanjakan semua duit 42 juta ringgit, duit rompakan SRC 1MDB, bersama Rosmah, bersama UMNO. Sehubungan dengan itu, apabila Datuk Seri Najib Razak ini bersama pasukan peguam bela dia tak faham kes jenayah sendiri, maka hakim-hakim pun melihat Najib dan peguamnya sangat bodoh dalam perbicaraan mahkamah ini. Walaupun Najib dan peguam bela dia nak salahkan hakim Mahkamah Tinggi, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan pernah memberi amaran keras kepada Datuk Seri Najib Razak dan Tan Sri Shafie Abdullah. Mereka diberikan last warning oleh 3 orang hakim di peringkat Mahkamah Rayuan. Stop mengugut dan memfitnah hakim Mahkamah Tinggi yang menjatuhkan hukuman bersalah ke atas Datuk Seri Najib Razak yang terbukti merompak 42 juta ringgit dana SRC 1MDB ini. Kenapa 3 orang hakim bagi amaran keras untuk mempertahankan hakim Mahkamah Tinggi? Kerana bukan hakim Mahkamah Tinggi yang merompak 42 juta ringgit dana SRC 1MDB, Pakcik Makcik Otto Arum. So Najib nak salahkan hakim pula. Ini adalah wayang politik yang sangat dangkal, yang sangat bodoh. Najib ditertawakan oleh hakim-hakim dalam planet bumi ini. Tugas Najib Razak, dia tak perlu untuk salahkan Jolo, tak perlu salahkan Zeti, dia tak perlu salahkan Raja Arab Saudi, dia tak perlu salahkan hakim-hakim dalam Malaysia. Datuk Seri Najib Razak hanya perlu menafikan bukti 42 juta ringgit yang masuk dalam akaun bank peribadinya. Datuk Seri Najib Razak perlu membuktikan dia tidak membelanjakan semua duit rompakan itu.
Tapi apabila Datuk Seri Najib Razak suka menyusahkan diri sendiri, dia nak salahkan orang lain, dia tak ada bukti untuk salahkan orang lain. Sebaliknya, 1001 bukti, Datuk Seri Najib Razak mengaku dan mengiyakan serta mempersetujui. Dia membelanjakan 42 juta ringgit duit rompakan SRC 1MDB di hadapan hakim di planet bumi. That is why Datuk Seri Najib Razak kalah. Datuk Seri Najib Razak mempengerusikan mesyuarat kabinet, meluluskan duit pencen rakyat 4 bilion ringgit untuk dimasukkan ke dalam akaun syarikat SRC 1MDB. Datuk Seri Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan, bekas pengerusi 1MDB, penasihat emeritus syarikat SRC 1MDB, meluluskan dana pinjaman daripada KWAP, wang Perbadanan Pencen Rakyat Malaysia, 4 bilion ringgit. Sebahagian daripada 4 bilion ringgit itu sebanyak 42 juta ringgit. Najib merompak, mencuri, terima rasuah untuk ganjaran peribadinya sendiri kerana dia meluluskan pinjaman tersebut. Zeti Aziz bukan Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Zeti Aziz bukan Menteri Keuangan. Zeti Aziz bukan pengasas, bukan pengerusi 1MDB. Zeti Aziz bukan penasihat emeritus syarikat SRC. Kamu, Datuk Seri Najib Razak, adalah bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan, bekas pengasas dan pengerusi syarikat 1MDB. Kamu juga adalah pengasas syarikat SRC dan penasihat emeritus syarikat SRC 1MDB. Meluluskan pinjaman 4 bilion ringgit, duit pencen rakyat pun kamu rompak. Dan 42 juta ringgit kantoi, duit pencen rakyat yang dipinjam oleh syarikat SRC 1MDB masuk dalam akaun bank peribadi kamu. Kamu shopping bersama Rosmah. Zeti Aziz Jolo, Raja Arab Saudi, hakim-hakim kita tidak pernah shopping guna duit SRC 1MDB 42 juta ringgit itu. Kerana semua duit itu masuk dalam akaun bank peribadi kamu, Datuk Seri Najib Razak. Kini kamu nak lambatkan keputusan kes mahkamah ini. Kenapa? Kerana kamu sudah tahu kamu akan merasmikan penjara Sungai Buloh tidak lama lagi. Memang kamu tidak dapat nafikan 1001 bukti kamu merompak 42 juta ringgit. Bukan orang lain yang merompak. This is facts. Ini fakta. This is the truth. Ini kebenaran yang sangat-sangat kamu takuti. Maka ketahuilah, 2 hari lagi kamu akan rasmikan penjara Sungai Buloh. You are very lucky if you free. On 8 December 2021, Datuk Seri Najib Razak. But if you are not lucky, you kalah teruk, you must get ready. This is a big scandal in the world, ladies and gentlemen. Ini adalah skandal rompakan terbesar dalam sejarah moden dunia, Datuk Seri Najib Razak. Sangat-sangat menjijikkan, sangat-sangat disgusting. Kamu sendiri merompak 42 juta ringgit, Datuk Seri Najib Razak. Kamu mahu salahkan orang lain. Tetapi sudah terlambat untuk menyalahkan orang lain. Kerana keputusan hakim di planet bumi ini muktamad 8 Disember 2021. Apabila kamu gagal untuk menangguhkan dan melambatkan keputusan kes mahkamah 8 Disember 2021, ini adalah kekalahan yang sangat-sangat besar kepada Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam belanya yang diketuai oleh Tan Sri Shafie Abdullah, Pak Cik Makcik Oto Arum. Sepatutnya kes mahkamah ini sememangnya Datuk Seri Najib Razak tidak mahu ia diumumkan pada 8 Disember 2021. Datuk Seri Najib Razak belum bersedia untuk check-in dalam penjara Sungai Buloh. I feel sorry to you, Datuk Seri Najib Razak. Kerana kau belum bersedia untuk masuk penjara Sungai Buloh. Ini belum lagi kita bercakap dan berbahas tentang private jet
Kau dan Jolo yang kamu beli menggunakan duit rompakan 1MDB. Kapal Equanimity yang dibongkarkan oleh Tun Dr. Mahathir oleh kerajaan Malaysia. Kapal Equanimity dibeli oleh Jolo, oleh Najib, oleh Rosmah dan konco-konco mereka menggunakan duit rompakan 1MDB. Berapa harga kapal Equanimity? Lebih 1 bilion ringgit. Pakcik makcik Oto Arung, itu duit rakyat, duit negara. Cincin berlian warna pink, set berlian warna pink. Harganya lebih 27 juta US dollar bersamaan dengan lebih 200 juta ringgit. Jolo dan Najib belikan set berlian warna pink itu kepada bosku Rosmah. Dan ini adalah kebenaran. Polis Diraja Malaysia, SPRM, Kerajaan Malaysia mendapati transaksi keuangan. Membeli set berlian warna pink untuk Rosmah menggunakan duit rompakan 1MDB. Ini sangat-sangat menjijikkan. Ini satu jenayah besar. Ini namanya merompak, mencuri duit rakyat dan duit negara hanya semata-mata untuk belikan cincin berlian warna pink kepada bosku Rosmah. Itu belum kira filem lucah Hollywood anak tiri Datuk Seri Najib Razak, iaitu bernama Reza Aziz, 100 juta US dollar. Selain itu, hartana-hartana mewah di New York, Amerika Syarikat, di Britain, di London, di seluruh dunia. Aset hartanah, duit rompakan 1MDB dicuci secara haram oleh Jolo, oleh anak tiri bosku Najib, oleh bosku Najib sendiri, supaya duit ini tidak dapat dikesan. Berapa hartanah-hartanah mewah ini dibeli? Untuk makluman rakyat Malaysia, lebih kurang 500 juta US dollar. Duit negara dicuci oleh Jolo dan Najib untuk membeli hartanah-hartanah mewah. Dari mana duit itu? Duit 1MDB, duit rakyat, duit negara. Najib dan Rosmah banyak kali jumpa Jolo, pakcik-makcik, di atas kapal mewah. Berbincang bagaimana untuk merompak negara Malaysia, bagaimana untuk merompak 1MDB dan SRC. Kini, kes 42 juta ringgit. Datuk Seri Najib Razak sangat-sangat takut. Jika dia terus dihantar ke dalam penjara Sungai Buloh oleh hakim-hakim di planet bumi ini 8 Disember 2021. Datuk Seri Najib Razak ini menggunakan taktik penipuan dalam perbicaraan mahkamah. Ini punca utama kekalahan beliau. Datuk Seri Najib Razak menggunakan taktik sengaja untuk melambat-lambatkan perbicaraan mahkamah, melambat-lambatkan keputusan mahkamah. Dia kata dia tidak bersalah. Sepatutnya Datuk Seri Najib Razak gembira keputusan mahkamah itu diumumkan dengan sangat cepat, supaya boleh membersihkan namanya, supaya dia bebas daripada 7 pertuduhan jenayah: merompak, mencuri, rasuah, pengubahan wang haram, pecah amanah, salah guna kuasa. 42 juta ringgit. Dana rakyat, dana negara dimasukkan ke dalam poket bosku Najib sendiri. 42 juta ringgit itu sangat banyak, sangat bernilai. So, good luck Datuk Seri Najib Razak. Peguam bela Datuk Seri Najib Razak itu Tan Sri Shafie Abdullah. Berhenti menggunakan taktik penipuan dalam mahkamah. Kalau kamu terus menipu di hadapan 3 orang hakim ini yang sudah banyak kali bagi kamu last warning sebab menipu, suka lari tajuk, merapu, meraban, merepek dalam mahkamah, kamu confirm kalah 8 Disember 2021. 3 orang hakim telah memberi signal di hadapan Datuk Seri Najib Razak dan pasukan peguam bela dia, Pakcik Makcik Oto Arung.
Datuk Seri Najib Razak dan Tan Sri Syafiee Abdullah tidak menjawab semua bukti 7 jenayah Bosku Najib merompak 42 juta ringgit dana syarikat SRC 1MDB. Kalau hakim dah cakap macam begini, I would like to say to Datuk Seri Najib Razak, bye-bye, game over. Kamu boleh rasmikan penjara Sungai Buloh 8 Disember 2021. Game is over, bosku. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingat Datuk Seri Najib Razak, kamu boleh menipu rakyat Malaysia. Kamu boleh tipu hakim. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan malaikatnya menyaksikan kamu merompak 42 juta ringgit duit syarikat SRC 1MDB untuk kamu shopping bersama Rosmah. Orang tamak selalu rugi. Sepandai-pandai kamu merompak, akhirnya Bosku Najib sangat pandai menghantar dirinya ke dalam penjara Sungai Buloh. Ini kesalahan kamu semua, Bosku Najib, bukan kesalahan orang lain. Maka tolong bersedia. 2 hari lagi, kamu akan check in dalam penjara Sungai Buloh. Jika kamu bebas, you are very lucky. Tapi jika kamu tidak bebas, bertaubatlah. Pulangkan semua duit rompakan itu yang sudah kenyang kamu masukkan dalam perut kamu secara haram. Penjara Sungai Buloh dan penjara neraka Allah kirim salam rindu, bosku. Game is over.